wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu ingin berkongsikan sedikit berkaitan dengan tip peperiksaan bagi calon-calon yang bakal menghadapi peperiksaan. Tapi untuk video kali ini, cikgu hanya memfokuskan untuk bahagian A sahaja, iaitu soalan wajib jawab. Sebelum kita pergi detail berkaitan dengan bahagian A, pertama sekali kita nak tengok apa itu bahagian A. Dalam video ni kita akan tengok format bahagian A, cadangan masa untuk menjawab bahagian A, peruntukan markah yang diberikan untuk bahagian A, apakah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar dan cara bagaimana kita nak skor untuk bahagian A. Yang pertama sekali kita tengok format untuk bahagian A. Yang pertama, bahagian A ni terdiri daripada 10 soalan struktur ataupun soalan esei pendek. Jadi nombor soalan daripada nombor 1 sehingga nombor 10. Bahagian A ni melibatkan semua bab yang dipelajari. Sebagai contoh, kalau kata dalam semester pertama kita ada 5 bab, semester yang kedua ada 4 bab, semester yang ketiga kita ada 4 bab. Kesemua bab berikut, semester 1 dia ada 5 bab. Dia akan keluar dalam soalan struktur. Dan biasanya, soalan disusun mengikut urutan bab dalam semester yang dipelajari. Sebagai contoh, kalau kita nak ambil exam untuk semester yang pertama. Kelima-lima bab dalam semester pertama akan keluar dalam soalan struktur. Dan biasanya, soalan 1-2 daripada bab yang pertama. Mungkin 3-4 daripada bab yang kedua. Sehinggalah soalan 9-10 dia akan ambil daripada bab yang terakhir. Begitu juga dengan semester yang kedua dan juga semester yang ketiga. Susunan tu biasanya dia akan ikut urutan bab. Dan calon dikendaki menjawab kesemua soalan yang diberikan. 10 soalan, 10 soalan tersebut ialah soalan wajib jawab. Pelajar tiada pilihan untuk tidak menjawab. Ini pula ialah cadangan masa untuk menjawab bahagian A. Seperti mana yang kita tahu, waktu menjawab untuk subjek pengajar perniagaan ialah 1 jam 45 minit. Kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A soalan struktur, bahagian B soalan kajian kes dan bahagian C ialah soalan pilihan esei. Antara cadangan yang diberikan ialah bahagian A ni diperuntukkan 40 minit untuk 10 soalan tersebut. Bahagian B peruntukkan 40 minit. Bahagian C, soalan esei pilihan 20 minit. Dan 5 minit lagi tu lebih kepada pengurusan, iaitu kita nak tulis nama, IC dan sebagainya pada helaian jawapan kita. Dan jumlah keseluruhan ialah 1 jam 45 minit. Jadi calon kena bijak menguruskan masa 1 jam 45 minit tu untuk menjawab ketiga-tiga bahagian yang telah diberikan. Seterusnya kita lihat peruntukan markah yang diberikan untuk bahagian A. Bahagian A ni terdiri pada 10 soalan. Markah keseluruhan untuk bahagian A ialah 50 markah. Dan markah untuk setiap soalan adalah berbeza. Ada yang 3 markah, ada yang 4 markah, 5 markah dan maksimum rasanya dalam 6 markah. Jumlah keseluruhan untuk 10 soalan ialah 50 markah, iaitu separuh daripada markah keseluruhan pengajian perniagaan. Kita tengok pula antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon. Bagaimana calon gagal untuk mendapatkan markah yang maksimum, iaitu 50 markah. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, pelajar gagal memahami kehendak soalan. Maknanya dia tak tengok kata tugas yang diberikan, sama ada nyatakan, bezakan, huraikan dan sebagainya. Bila dia gagal memahami kehendak soalan, jawapan yang dihasilkan itu tidak menepati kehendak. Contoh dia nak suruh kita huraikan, tapi kita just nyatakan. Kita tak boleh nak ambil markah yang maksimum untuk soalan tersebut. Yang kedua, jawapan terlalu panjang bagi soalan yang memerlukan jawapan ringkas atau peruntukan markah yang sedikit. Akibatnya
pembaziran masa akan berlaku, soalan lain kita tak sempat nak jawab. Okey, so calon apabila dapat soalan, setiap soalan tu di penghujungnya telah diberikan peruntukan markah. Okey, untuk bahagian A biasanya dia ada 3, 4, 5, 6. Okey, so tengok soalan, kata tugas dan tengok markah yang diperuntukkan. Kalau markahnya 2, so tak perlulah kita buang masa dengan kita beri jawapan sampai 4. Okey, contoh dia nyatakan kepentingan perniagaan kepada ekonomi, 2 markah. Okey, tapi kita buat sampai 4 jawapan. So maknanya jawapan yang terlalu panjang tu dia membazir masa. Okey, biasanya pemirsa dia akan ambil maksimum 2 jawapan saja, tapi yang ketiga keempat tu tidak akan orang kata tidak diterima. Okey, jadi dia pembaziran masa tu akan berlaku. Soalan-soalan lain mungkin kita tak sempat nak jawab, terutamanya untuk soalan esei dan sebagainya lah. Yang ketiga, jawapan tidak lengkap. Okey, jawapan tidak lengkap ni maknanya berkait juga dengan kata tugas tadi tu. So maknanya bila dia kata terangkan, so soalan-soalan yang terangkan dan sebagainya tu dia memerlukan huraian. Kalau kita hanya nyatakan fakta, so kita akan dapat markah untuk fakta saja, tapi huraian tiada. So jawapan kita tidak lengkap. Okay, yang keempat, fakta khusus tidak konsisten dengan sukatan pelajaran. Okay, ini penting. Kebanyakan soalan ataupun majoriti soalan untuk bahagian A ni lebih kepada fakta khusus. Okay, seperti mana kita tahu, kita banyak menggunakan buku-buku rujukan. Untuk tingkatan 6 ni kita tak ada buku teks khas untuk subjek-subjek ni. Okay, so maknanya setiap buku-buku tu kadang-kadang dia punya fakta dia tu berbeza antara satu sama lain. Okay, jadi pelajar perlu semak kembali fakta tersebut dengan sukatan pelajaran. Okay, sama ada boleh diterima ataupun tidak. Okay, so fakta tu sekiranya fakta khusus salah, so jawapan yang bawah pun dia akan salah. So hati-hati dengan fakta khusus. Yang seterusnya, struktur ayat berbelit-belit. Okay, pemeriksa tidak faham apa yang ditulis. Ini sebabkan dia ada ayat esei. Ini kita gunakan esei, karangan dan sebagainya ni. So ayat tu kita kena baiki sikit. Okay, tak payah kita nak pusing. Last pemeriksa pun tak faham apa yang kita tulis, kosong markah. Gaya bahasa tidak teratur. Ini berkait juga dengan struktur ayat tadilah. So bahasa yang kita tidak faham, okay, pemeriksa tidak faham, so gunalah bahasa yang standard. Okay, contoh tidak tepat dengan jawapan. Okay, contoh yang diberikan tidak berkait dengan jawapan. Okay, ni kadang-kadang pelajar atas dia terangkan pasal perniagaan kereta, contoh dia. Tapi bila bawah masuk contoh, dia kaitkan dengan perabot dan sebagainya. So contoh tu tidak relevan dengan apa yang diceritakan pada bahagian atas. So kita hilang markah untuk contoh ataupun huraian. Seterusnya, tulisan sukar dibaca. So kepada pelajar-pelajar, tolonglah tulis kata pemeriksa faham dan boleh baca apa yang kita tulis. Okey, tak payahlah tulisan doktor sangat. Okey, so ini pelajar kena train sendirilah macam mana nak menghasilkan tulisan yang baik. Okey, kemudian menjawab jumlah jawapan melebihi apa yang diminta. Ini cikgu dah terangkan tadi. Maknanya markah, tengok markah yang diberikan. Kalau kata markah 2, tak perlulah kita tulis jawapan yang berlebih-lebih. Okey, sebab pembaziran tu akan berlaku pembaziran masa. Jawapan langkah ataupun proses tidak mengikut urutan dengan betul. Ini untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan proses. Okey, kalau kata SEM 1 dia ada proses perniagaan contoh dia. Okey, semester yang kedua kita ada proses pengorganisasian dan sebagainya. So setiap kali proses tu ataupun langkah, tolong ikut urutan dengan betul. Okey, sekiranya contoh proses perniagaan, okey, dia ada input, transformasi ataupun tambah nilai, output, pemasaran untuk rugi. So kalau kata calon yang kedua tu dia tak ingat, so biarkan kosong. Okey, 3, 4, 5 ingat tulis. Okey, jangan naikkan yang 3 tu menjadi yang kedua. Sekiranya dah naikkan, okey, so yang bawah tu dia akan dianggap salah. So tolong ikut urutan dengan betul. Dan yang terakhir sekali ialah jawapan untuk pengiraan tidak letak dalam unit yang diberikan. Contoh dalam RM,
ataupun nama barang. Okey, contoh buah, bilangan dan sebagainya. Ni kalau kata misalan dalam semester yang kedua, ada soalan yang suruh pelajar menghitung min, mode, median. So biasanya dia akan dapat jawapan, hujung jawapan tu atau depan tu biasanya dalam RM ataupun buah ke, bilangan buku dan sebagainya. So tolong tulis perkataan tersebut, unit tersebut. Okey, sekiranya tidak ditulis, markah tidak akan diberikan. Okey, ini antara kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar. Okey, seterusnya kita tengok cara bagaimana kita nak skor untuk bahagian A. Kita nak ambil markah yang maksimum. Okey, iaitu maksimum 50 markah lah. Okay, yang pertama, fahamkan kehendak soalan. Okay, calon diminta untuk tengok kata arahan, kata tugas yang diberikan. Okay, sama ada nyatakan, senaraikan, bezakan, uraikan, jelaskan dan sebagainya. Sebab kesemua kata-kata tugas ni, cara menjawab dia tu berbeza. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan satu persatu. Okay, yang kedua, tengok peruntukan markah yang diberikan untuk setiap soalan. Okay, markah ni sebagai kata panduan kepada kita untuk menentukan berapa banyak jawapan yang harus diberikan. Okay, kalau kata 4, so maksimum biasanya dalam 4. Okay, tak perlulah kita bagi sampai 6, 7, 8. Okay, kemudian jangan membazir masa. Okay, kita dah tahu masa menjawab ialah 1 jam 45 minit. 40 minit kita peruntukkan untuk bahagian A. Okay, sekiranya calon tidak dapat jawab soalan yang pertama, contoh dia, jangan termenung terlampau lama, skip terus untuk soalan yang kedua. Okey, kalau nak senang, biasanya kertas jawapan tu, okey, satu helai tu kita bahagi kepada 2. Atas soalan 1, bawah soalan 2. Okey, 3, 4 kita mulakan dengan layan baru. Tak cukup kertas, kita angkat tangan minta kertas yang baru. Okey, supaya ruang yang ditinggalkan tu mencukupi untuk sekiranya kita nak kembali, nak menjawab soalan itu semula. Okey, so jangan termenung terlampau lama. Okey, jawapan mesti bersesuaian dengan markah yang diberikan. Macam saya cakap tadi, tengok peruntukan markah yang diberikan. Okey, kalau kata 2, so kita tahulah berapa banyak poin yang perlu kita berikan. Kalau kata 6, berapa banyak poin yang perlu kita berikan. Okey, kemudian berhati-hati dengan soalan proses ataupun langkah. Okey, tolong ikut urutan. Kemudian untuk soalan pengiraan, jangan lupa letakkan dalam unit yang diberikan, sama ada RM, okey, ataupun bilangan dan sebagainya lah. Yang seterusnya ialah pastikan fakta khusus yang diberikan mengikut sukatan pelajaran. Okey, contohnya dalam macam semester yang kedua, kita ada jenis keputusan rutin, keputusan tak rutin. Okey, ada juga buku yang tulis keputusan tidak rutin. Okey, sedangkan dalam sukatan dia tulis keputusan tak rutin. So, yang diterima ialah keputusan tak rutin. So, berbalik apa-apa pun kita kena berbalik kepada sukatan pelajaran yang telah dibekalkan. Dan yang terakhir sekali, okey, tulis ayat intro untuk memulakan setiap jawapan. Okey, ini adalah untuk mengelak daripada sebarang kesilapan. Okey, sebagai contoh, kalau kata soalan, huraikan proses perniagaan semester yang pertama. So, sebelum kita nak jawab, kita tulis proses perniagaan ialah, baru kita tulis jawapan-jawapan tersebut. Okey, mungkin ada setengah jawapan tu kalau katakan proses transformasi. Okey, tapi kita cuma tulis transformasi. Okey, disebabkan kita dah tulis ayat intro kat atas tu, dia boleh membantu kita untuk dapatkan markah. Sekiranya ayat atas tak ada, tapi dalam sukatan dah tulis proses transformasi, kita cuma tulis transformasi saja, so dia pun akan dianggap salah. So, berhati-hati ya. Okey, so biasakan tulis ayat intro untuk memulakan setiap jawapan. Okey, seterusnya kita tengok apa itu fakta khusus dan fakta tidak khusus. Okey, sebab sebelum-sebelum ni cikgu ada cakap fakta khusus, fakta tidak khusus. Okey, so kita tengok apa itu fakta khusus dan juga apa itu fakta tidak khusus. Dan cara bagaimana kita nak kena pasti kata tugas untuk fakta khusus dan juga fakta tidak khusus. Okey, fakta khusus biasanya ialah soalan aras mengingat dan memberi konsep. Okey, contoh dia menyatakan elemen khusus. Contohnya semester 2 dia ada elemen perundingan,
menyenaraikan langkah ataupun proses yang khusus, proses pengorganisasian, proses perniagaan, memberikan faktor-faktor khusus, contohnya faktor-faktor pengeluaran, menyatakan ciri-ciri khusus, ciri matlamat contoh dia, memberikan contoh khusus, contoh yang diberikan, maknanya dia telah berikan, menyatakan pihak khusus, contoh pihak-pihak berkepentingan, pembekal, pelanggan dan sebagainya, menerangkan peranan khusus, sebagai contoh semester kedua kita ada peranan pengurus, menghuraikan jenis khusus, jenis keputusan contoh dia, menjelaskan fungsi khusus, dan menerangkan kaedah khusus. Kebiasaannya yang fakta-fakta khusus ni ialah soalan-soalan yang berfakta lah. Fakta tidak khusus ni biasanya melibatkan soalan-soalan KBKK. Soalan yang kita mungkin boleh berfikir dengan logik. Contohnya memberi alasan, memberi bukti, menerangkan peranan, menyatakan sebab, menghuraikan kepentingan, menjelaskan keadaan, menjelaskan kebaikan dan keburukan, membanding dan membezakan. Tetapi antara fakta khusus dan fakta tidak khusus ni, calon kena ingat majoriti soalan ialah daripada fakta khusus. So fakta tidak khusus ni biasanya dalam satu ataupun dua soalan sahaja yang dikeluarkan. Ini pula ialah kata tugas bagi soalan yang meminta untuk fakta khusus dan juga fakta tidak khusus. Biasanya sama je, cuma tahap kata huraian jawapan kita tu berbeza. Contohnya kalau kata soalan nyatakan, berikan, senaraikan, namakan, tuliskan, kemukakan, biasanya calon perlu memberi fakta sahaja. Contohnya nyatakan proses nyatakan faktor pengeluaran. So dia kena nyatakan sahaja. Iaitu bahan mentah, modal insan, teknologi, keusahawanan. Tak perlu huraikan. Tapi kalau kata soalan yang memerlukan huraian, contoh macam terangkan ataupun huraikan, calon dia kena beri fakta plus dengan huraian. Contoh terangkan faktor pengeluaran. Dia bagi yang pertama bahan mentah. So dia kena terangkan bahan mentah tu apa dia. Kalau kata soalan pula, kata tugasnya ialah jelaskan, huraikan dengan contoh atau terangkan dengan contoh. So calon kena beri fakta, huraian plus dengan contoh. Untuk soalan-soalan ini biasanya kalau kata dalam bahagian A, maksimum biasanya soalan 6 markah untuk soalan jelaskan ataupun huraikan dengan contoh ataupun terangkan dengan contoh. Itu kata tugas bagi soalan yang meminta untuk fakta khusus ataupun fakta tidak khusus. Seterusnya kita tengok pula huraian kata tugas dalam soalan. Biasanya dalam soalan dia ada bagi arahan, dan juga dia selitkan kata tugas. Contoh kata tugas ialah nyatakan, senaraikan, terangkan, bezakan, bandingkan dan sebagainya. So kita akan tengok bagaimana cara kita menjawab sekiranya kita jumpa kata-kata tugas yang cikgu nyatakan tadi dalam soalan. Yang pertama, jika dalam soalan kata tugasnya ialah nyatakan, senaraikan, berikan, namakan, tuliskan atau kemukakan. So apa yang perlu dilakukan oleh calon? Calon perlu memberi fakta sahaja jika soalan fakta khusus. Sebagai contoh, soalan dia senaraikan proses perniagaan atau nyatakan proses perniagaan. So, calon perlu memberi fakta khusus sahaja. Sebagai contoh, dalam proses perniagaan kita ada 5. So, jawapan dia, fakta yang pertama ialah input. Yang kedua ialah transformasi atau tambah nilai. Yang ketiga output. Yang keempat proses pemasaran. Dan yang terakhir sekali, yang kelima iaitu untung atau rugi. So calon beri fakta sahaja dan tidak perlu menghuraikan. Ini sekiranya untuk soalan berkaitan dengan fakta khusus. Bagi kata tugas nyatakan, senaraikan, berikan, namakan, tuliskan dan kemukakan. Seterusnya, kata tugas yang sama iaitu nyatakan, senaraikan, berikan, namakan, tuliskan atau kemukakan. Tetapi berkaitan dengan fakta tidak khusus.
Okey. So tindakan calon perlu memberi fakta plus dengan huraian. Okey, sebagai contoh, senaraikan 4 tindakan bagi mengatasi kekurangan tunai. Okey, ini merupakan soalan KBKK. Okey, soalan fakta tidak khusus. Okey, so tindakan calon, okey, markah diperuntukkan 4 markah. Okey, so maksimumnya dia ada 4 jawapan. So setiap fakta mesti selitkan dengan huraian yang kaitkan dengan fakta tadi. Okey, sebagai contoh jawapan, okey, macam biasa kita kena buat intro dulu. Untuk setiap jawapan, 4 tindakan bagi mengatasi kekurangan tunai ialah, okey, intro ni wajib kita buat. Setiap pelajar kena wajib tuliskan intro terlebih dahulu. So jawapannya, syarikat boleh memendekkan tempoh kredit penghutang. Okey, itu fakta. Supaya penghutang membayar hutang dengan kadar segera. Huraian untuk fakta tadi. Okey, so dia akan dapatlah 1 markah untuk jawapan yang pertama. Yang kedua, contohnya, syarikat mengawal perbelanjaan operasi. Okey, dia bagi fakta saja tapi tiada huraian. So, dia dianggap jawapan tu tergantung. Okey, syarikat mengawal perbelanjaan operasi. Okey, mengawal macam mana? Okey, cara bagaimana? So, jawapan dia tergantung. Bila jawapan tergantung ataupun tidak lengkap, so dia dianggap tiada jawapan. Okey, so markah kosong. So, kena hati-hati kalau kata walaupun nyatakan ataupun senaraikan. Okey, tapi kalau kata yang sebelum tadi fakta khusus, just kita bagi fakta. Tapi kalau kata fakta tidak khusus, kita kena kaitkan dengan huraian. Okey, huraian pada fakta yang kita berikan tadi. Okey, dia kita jawablah sampai ke 4 jawapan tersebut. Okey, setiap fakta mesti selitkan huraian. Jangan biarkan jawapan tergantung. Okey, yang ketiga ialah kata tugas jelaskan. So apa yang perlu yang perlu dibuat oleh calon? Calon perlu memberi fakta, huraian atau contoh dalam satu ayat yang lengkap. So maknanya dia kena bagi fakta plus dengan huraian ataupun contoh, okay, dalam satu-satu ayat yang dibina. Okay, sebagai contoh soalan, jelaskan peranan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara. Ini contoh kalau kata fakta tidak khusus lah, dia peranan perniagaan. Okay, so calon dia ada bagi markah kat situ 4 markah. Okay, so calon kena berikan fakta plus dengan huraian. Okay, maksimum dia ada 4 jawapan kat situ. So seperti biasa, sebelum kita memulakan jawapan kita, so kita buat intro. So peranan perniagaan kepada ekonomi sesebuah negara ialah, okey, baru kita jawab. Okey, sebagai contoh yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan negara. Itu fakta. Okey, cara bagaimana? Dengan membayar cukai. Okey, so maknanya keuntungan syarikat tu, okey, so kita akan dikenakan cukai, dan cukai tu kita akan bayar kepada negara. Dan secara tak langsung pendapatan negara tu akan meningkat. So markah ataupun jawapan akan dianggap lengkap. Okey. So sekiranya calon dia hanya memberikan fakta. Okay, contoh dapat mewujudkan peluang pekerjaan. So dia sama macam tadi. So jawapan dia macam tergantung. Okey. Macam mana dia mewujudkan peluang pekerjaan? Sebabnya bila sesebuah perniagaan dibuka, so dia memerlukan pekerja dan ditawarkan kepada orang ramai untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. So kita kena explain lah dapat mewujudkan peluang pekerjaan tu macam mana. Okay, so kalau kita tak huraikan, so jawapan tergantung. So dia ada banyak tanda tanya kat situ. So bila banyak tanda tanya sangat, so dia dianggap tiada jawapan ataupun tidak lengkap. Okey, sama juga kalau kata soalan jelaskan berkaitan dengan fakta khusus. Contohnya jelaskan proses perniagaan. Okey, proses perniagaan dia ada 5. So kita beri fakta plus huraian. Okey, sebagai contoh fakta yang pertama ialah input. Okey, input merujuk pada faktor-faktor pengeluaran yang digunakan, okey, untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. So itu huraian. So kita akan dapatlah markah 1 markah tu. Okey, tapi just kalau kita jawab satu saja input, benda tak apa input tu. Okey, benda apa input tu. So dia agak tergantung, dan bila tergantung, so dia dianggap tiada jawapan ataupun tidak lengkap. Seterusnya untuk kata tugas huraikan dan terangkan.
So, tindakan calon ialah calon wajib beri fakta dan huraian. Okey, contoh soalan. Huraikan dua pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan sesebuah perniagaan. Ini dalam semester yang pertama. Okey. So calon dia kena berikan, tengok markah 4, so mesti dia ada 2 fakta plus 2 huraian. Okey. So contoh jawapan macam biasa, intro, dua pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan sesebuah perniagaan ialah yang pertama, okey, kita buat pembekal. Okey, itu fakta. Okey, dapat 1 markah. Kemudian bagi huraian untuk pembekal tadi, iaitu pembekal dia akan menilai kemampuan syarikat membayar balik, okey, sebelum memberi atau memperbaharui kemudahan kredit. Okey, sudah akan dapat 1 markah. Okey, yang kedua dia bagi pembekal, okey, fakta 1 markah, iaitu menilai kemampuan syarikat membayar balik. Okey, membayar balik apa? Ini kalau kata yang kedua ni, huraian dia tergantung, iaitu menilai kemampuan syarikat membayar balik. Bayar balik apa? Okey, hutang dan sebagainya. Okey, so kita nak lengkapkan ayat-ayat tersebut. Okey, yang ketiga pelanggan, kita bagi fakta iaitu menilai kemampuan syarikat membayar gaji, okey, sebelum kita memohon kerja di syarikat tersebut. Itu huraian yang lengkap berkaitan dengan fakta. Okey, so hati-hati ya. Seterusnya, kata tugas bezakan atau bandingkan. So, tindakan calon perlu berikan perbezaan berdasarkan dimensi ataupun item perbezaan yang sama. Okey, ini bertujuan untuk mengurangkan risiko. Okey, untuk mengurangkan risiko, so pelajar dinasihatkan, okey, guna jadual ataupun jawab dalam kotak. Okey, tetapi ayat yang diberikan harus sudah lengkap lah sekiranya jawab dalam kotak. Okey, sebabnya dia akan bezakan, orang kata, item by item. Okey, sebagai contoh, jelaskan perbezaan perniagaan dengan bukan perniagaan, 4 markah. Okey, so calon kena beri 2 fakta plus 2 huraian. Okey, so jawapan dia, perbezaan perniagaan dengan bukan perniagaan ialah, so kita buat jadual ni ataupun table ni. So kita bagi sudut dimensi ataupun fakta yang kita nak bezakan. Okey, benda ni kita kena wajib tulis lah. Kadang-kadang calon hanya tulis perniagaan dengan bukan perniagaan, tapi item yang dibezakan tu tidak ditulis. So pemeriksa tidak tahu dia ni bezakan dari segi apa. Okey, so contoh yang pertama kita buat perbezaan dari sudut matlamat. Okey, perniagaan, okey, ditubuhkan bermotifkan keuntungan. Okey, bukan perniagaan pula ditubuhkan untuk menjaga kebajikan ahli ataupun lebih kepada program-program kebajikan. Okey, itu dari sudut matlamat. Kemudian yang kedua, sumber kewangan. Okey, perniagaan biasanya sumber kewangan daripada modal sendiri, pinjaman, terbitan saham. Bukan perniagaan biasanya modal daripada yuran ahli dan juga derma atau sumbangan daripada orang ramai. Okey, so sekiranya kita buat dalam kotak ni, so kita senang nak bezakan sebab dia punya item tu kita buat selari je. Okey, tapi kalau kata calon, kalau dia buat dalam bentuk esei, so tak ada masalah, boleh. Tapi risiko kehilangan markah tu tinggi. Sebab dia akan bezakan baris dengan baris. So kalau katakan baris yang pertama kita ceritakan tentang matlamat perniagaan, tapi dalam untuk perenggan yang kedua berkaitan dengan bukan perniagaan, kita ceritakan sumber kewangan dulu. So baris dengan baris tu, item yang dibezakan berlainan. So hilang markah. Okey, tetapi kena ingat mestilah bagi ayat yang lengkap. Okey, contoh kalau kita matlamat perniagaan, kita tulis untung saja. So ayat itu tergantung dan tiada markah. So kena lengkapkan ayat tersebut. Okey, itu untuk soalan bezakan atau bandingkan. Okey, kita tengok pula untuk kata tugas yang memerlukan calon memilih contoh yang sesuai dan perlu menghurai contoh jika diminta oleh soalan. Okey, so dia kata biasanya soalan dia dah berikan kita fakta khusus dalam soalan. So daripada fakta khusus tersebut, so kita kena huraikan menggunakan contoh yang sesuai. Okey, sebagai contoh, dengan memberikan contoh setiap satu, jelaskan pemasaran tidak dibezakan dan pemasaran berbeza. So fakta khusus telah diberikan, so antara tindakan calon. Okey, so dia kena beri satu huraian plus dengan contoh yang sesuai. Okey,
So contoh jawapan, macam biasa intro. Kemudian kita bagi jawapan kita, fakta pemasaran tidak dibezakan ini tiada markah sebab dia dah diberikan dalam soalan. So tugas kita kena bagi huraian dan juga contoh. Huraiannya, syarikat pemasaran tidak dibezakan tu ialah syarikat menawarkan produk kepada semua segmen dengan menggunakan campuran pemasaran yang sama, iaitu dari segi promosi produk, pengedaran dan penentuan harga. Ini untuk semester yang pertama lah. Kemudian kita masukkan contoh. Contoh dia, syarikat Pepsi dan Coca-Cola yang menggunakan campuran pemasaran yang sama dalam menjual produknya. So ini kalau kata soalan, dia suruh kita bagi contoh. Biasanya untuk melibatkan soalan-soalan fakta khusus kebiasaannya. Seterusnya kita tengok untuk soalan proses ataupun langkah. Jika soalan untuk proses ataupun langkah, calon perlu menyenaraikan proses dengan tepat mengikut susunan yang betul. Sebagai contoh, jelaskan proses komunikasi. So, cara nak menjawab, so kena bagi fakta dan juga huraian. Jelaskan. So, contoh jawapan, proses komunikasi ialah, ini wajib intro. Pertama, penghantar. Fakta dia penghantar. So, dia dapat 1 markah. Kemudian bagi huraian, penghantar atau ialah pengirim ataupun penghantar ni ialah sesiapa sahaja yang punya idea dan maklumat yang ingin disampaikan dan dikongsi dengan pihak yang lain. 2, fakta encode. Terangkanlah sampai kepada proses komunikasi itu dia ada 6. So ke 6 tu kita terangkan sehinggalah habis kita menjawab. So mesti ikut urutan. Seterusnya. Soalan yang sama tadi juga, iaitu proses. Ini sekiranya calon tidak mengingat keseluruhan proses tersebut. Mungkin daripada 6 proses komunikasi tadi, dia ingat 1, 3, 4, 5, 6. Yang kedua tu dia terlupa. Ataupun 1 dia ingat, 2 lupa, 3 ingat. Dan sebagainya lah. So apa yang dia perlu dilakukan oleh calon? Dia tulis fakta ataupun fakta plus huraian tadi. Yang kata yang dia ingat. Yang pertama dia ingat penghantar. Dia bagi huraian. Yang kedua dia tak ingat. So sekiranya tidak ingat, so calon tinggalkan kosong pada proses yang dia lupa tu. Dan jangan naikkan proses yang ketiga menjadi proses yang kedua. So sekiranya dia naikkan, so markah dia akan berikan setakat yang pertama saja, proses yang pertama. Yang bawah tu habis. Keseluruhan dia habis. So biarkan kosong. Kemudian yang ketiga kita buat yang betul balik sampai yang ke-6. So markah yang lain tu tak ada. Ini sekiranya kita terlupa berkaitan dengan proses ataupun langkah-langkah. Dan yang terakhir sekali ialah soalan pengiraan. Seperti yang cikgu cakap yang awal-awal tadi tu. So pastikan kalau kata dia ada diberikan dalam unit, kita kena tulis jawapan dalam unit diberikan, iaitu RM ke, buah, bilangan dan sebagainya lah. Sebagai contoh, ini silibus dalam semester yang kedua, dia suruh kira min mode. So calon dia kena bagilah formula ataupun rumus untuk mencari jawapan tersebut. Tunjukkan jalan pengiraan dan jawapan akhir perlu ditulis dalam unit. Sebagai contoh dalam slide ni ialah 83 buah kereta. Sekiranya calon buat 83 sahaja, tiada unit, so jawapan salah. Rugi kita dah dapat kira dengan betul tetapi unit kita tertinggal, so kita kehilangan markah. Biasanya kalau kata soalan ni maksimum dia pergi 6 markah. So 6 markah buang gitu saja. Sedangkan kita dah dapat jawapan, cuma kita tak tulis unit sahaja. So itu agak merugikan lah. So ini saja perkongsian cikgu untuk kali ini. So lebih fokus kepada bahagian A. So maknanya tip-tip yang cikgu dapat daripada pemeriksa yang lain berkaitan dengan kata-kata tugas dalam setiap soalan. So kepada semua calon, diharapkan dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik. So pastikan sebelum kita nak menjawab soalan, so kita kena buat intro dan tengok pada kata tugas dan juga peruntukan markah yang diberikan supaya kita dapat timing masa kita dan kita dapat menghasilkan jawapan yang terbaik.
Okey, semoga berjaya kepada kesemua calon-calon yang menghadapi peperiksaan STPM, pengajar perniagaan. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.